Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Jalan-jalan ke Negeri Sembilan. Oh, dia berpantun. Singgah sebentar ke rumah Mak Siti. Mak Siti. Dialah penghulu segala bulan. Yap. Dialah Ramadan, bulan diberkati. Soalnya, kenapa rumah Mak Siti? Rancangan Borak bukan sebarang rancangan manfaat, penuh diskusi. Kami tak tipu, kami tak gebang. Kalau tak percaya, tontonlah kami. Sekejap. Kita minta lah prompter tak slow hari ni. Okey, cepat. Manis sungguh si buah salak makan sebiji siang anak petani. Yep. Bukan borak sebarang borak. Yep. Borak dulu baru buka, barakahnya di sini. Kenapa babitkan anak petani, Kenapa babitkan rumah Mak Siti juga dalam ini gambar? Masya Allah. Assalamualaikum kepada seluruh penonton Borak dulu baru buka. Macam biasa, hari ini kita berjumpa lagi dengan topik apakah pula? Ya, untuk topik 22 April hari ini bersamaan dengan 21 Ramadan. Betul. Maknanya kita sudah menongkah ke 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan? Malam ni rasanya malam genap kan? Malam ganjil kan? Malam ganjil. Ya. 10 akhir Ramadan bila? Dah start Dah ni. start. Dia start semalam, abang. Start semalam. Dalam hadis Nabi sebut taharrau Lailatul Qadar. Maknanya carilah Lailatul Qadar, bukan spot ganjil ke genap. Carilah. Hubungi kami di talian 032282 8578 dan 032282 8579 ataupun WhatsApp je kami di 011 sambung 4047 6564. Saya ingatkan dia nak kaut semua. Abang K? Ya. Dan kalau anda tak nak WhatsApp, tak suka call, bolehlah saja lewat Facebook rasmi RTM. Ataupun kalau tertinggal nak catch up balik program, segmen-segmen yang terlepas, boleh check out RTM Click. Baik. Okey, dengan kata hari tu nak bayar zakat fitrah, dah bayar belum? Astagfirullahaladzim, belum lagi. Wani dah settle? Samalah, saya pun belum juga. Besok insyaAllah. Okey, boleh ke kita melewat-lewatkan zakat fitrah? Tapi kata ada 2 masa. Dan boleh tak kalau contohnya saya nak bayar untuk mak dan adik saya nak bayar untuk mak dan orang lain pun nak bayar untuk mak atas satu kepala, boleh ke hidup? Rekam itu kan? Ya, betul. Ataupun boleh ke tunang saya nak bayar untuk saya? Tak boleh lagi? Tak boleh lagi? Taklah. Contoh. Contoh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nampaknya. Okey, kita nak jemput siapa di sini? Lupakan hasrat untuk melamar. Sudahlah. Sakit otak. Kami tahu. Okey, sekali lagi kalau nak hubungi kami sebab kami nak pastikan anda adalah pemenang yang akan mendapat voucher $250 daripada Pusat Pakaian Hari-Hari. Dan tetamu kita ni dah banyak hari bersama kita. Oi, berapa banyak mangkuk tingkat dah ada? Untuk kesekian kalinya. Kita nak tambah untuk beliau, kita persilakan Al-Fadil Ustaz Haryanto Riza Rockman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap hari, setiap petang. Hari datang. Okay, mana Acik 2 kerat je. Pasal bukan setiap hari. Ustaz, nanti dulu. Berbuka puasa dengan pelanduk. Sila duduk. Nampaknya masing-masing menunjukkan skill pantun 2 kerat. Betul. Okey, Ustaz. Apa je? Ada orang nak tanya ni pasal nama zakat dia ke pasal tunang? Saya nak bertanya soalan. Jangan zakat. Okey, dia gini Ustaz. Kita nak faham dulu sebelum masuk zakat fitrah ni, nak faham dulu zakat tu apa, sama ada fi lughatan atau islahan. Zakat filoratan setelah. Macam mengaji hukum syariat. Oi, payah jawab tu. Apa Okey, jawab sikit. Oh, payah jawab sekejap, saya Google je. Tak, sila. Dia okeylah. Dia begini Pertama sekali zakat ni sebahagian berrukun Islam. Yep. Alright. Cuma zakat ni dia ada pecahan. Secara umum dia pecahan dia zakat harta, zakat fitrah lah. Satu zakat harta, satu zakat fitrah. Zakat harta ni ada pecahan lagi. Zakat pendapatan, bayar tak?
Bayar? Bayar. Bayar. Saya bayar. Ya. Ya, tahu. Kerap ulang tu bang. Kerap ulang. Kemudian zakat wang simpanan. Berapa banyak wang simpanan awak ni? Allah. Ini bulan Ramadan tak baik tipu. Ada dalam 1 point. Jadi point dulu. Amin. Jadi maknanya itu semua termasuk dalam zakat lah. Ya, zakat apa nama ni? Zakat pendapatan itu dipanggil zakat harta. So secara umum Maksudlah zakat KWSP. itu zakat GWSP. Ini kalau siapa yang dapat kan? Zakat pelaburan. Ini semua zakat harta. Yang satu cabang lagi dipanggil zakat fitrah. Ya. So maknanya dia ada kiraan-kiraan tertentu lah kalau kita sebut zakat ni. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i, kita bayar guna makanan harian lah kan. Tapi yang kita amalkan Malaysia, kita guna pandangan mana Ustaz? Dia sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks orang keluarkan zakat ni, dia kira makanan dia panggil rutin. Ataupun makanan rutin lah kita panggil. Ruji. Rutin pula. Ruji lah. Ruji. Apa beza ruji dengan rutin? Tak tahu. Tahu. Makanan rutin lah. Ruji. Makanan ruji. Apa nama? Makanan utama masyarakat. Makanan asas. Makanan asas. Maknanya masyarakat tu. Sebab itu tak sama kalau Arab dengan kita. Orang Arab dia makan apa nama gandum. Gandum. Sepat sangat ke kambing. Tepung kan. Macam kita makan beras. Sebab itu kita base daripada beras. Harga beras. Baik, okay, kejap Ustaz. Begitulah intro sedikit tentang zakat. Kita ada pemanggil. Sekarang boleh jawab. Dia nak bagi Tunggu panggil. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Jahan Okey. Dari mana? Perak. Perak. Okey, silakan Jahan. Dia nak tanya Ustaz oleh Ustaz apakah zakat kami dibayar kepada orang itu mencari rezeki ataupun boleh dibayar di mana-mana saja? Bayaran. Bayar di tempat mencari rezeki ataupun di mana sahaja Encik Johan Itu saja. Sama buka puasa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bagus warahmatullahi. soalan tu. Nampak rushing nak buka puasa tu. Betul? Sempat ke kita nak jawab Nabit? Tak sempat. Oh, tak sempat. Maknanya kejap lagi kita jawab. Nah, betul. So, rehat Break seketika. Teruskan menonton. Borak dulu baru buka. Hashtag. Barokahnya di sini. Take a break. Selalunya saya akan membayar zakat fitrah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selalunya awal Ramadan saya akan tunaikan sebab tak nak rushing dan takut terlupa. Selalunya suami saya akan membayar zakat fitrah lebih awal. Kita mengelakkan kesakan 2 minggu sebelum berhari raya. Selalunya kalau kita menunaikan zakat fitrah ni pada permulaan Ramadan sehingga hujung Ramadan. Eloknya bayar awal supaya tidak lupa. Saya selalu buat pembayaran pada saat-saat akhir 2 atau 3 hari sebelum hari raya, tapi tak pernah membuat pembayaran pada pagi raya sebab kita takut kita terlupa kan. Selalunya saya akan settle ke awal lah. Saya akan bayar untuk isteri saya, anak yang baru lahir dan juga family. Satu nasihat untuk semua lah, jangan lewat-lewat bayar zakat nanti lupa. Di awal Ramadan lagi suami saya dah menunaikan tanggungjawab untuk membayar zakat. Selalunya kita orang bayar di tempat di negeri yang mencari rezeki dan di negeri yang kita kampung kita juga. Maksudnya dua-dua kita bayar. Apa salahnya kan? Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ui, kata Kak tadi tu dekat tempat cari rezeki bayar, dekat kampung pun bayar. Legend. So macam mana tu kan? Tapi sebelum Ustaz jawab, kita nak mewawarkan kepada semua call lah kami dekat sini sebab kita nak kasih voucher bernilai RM250 daripada Pusat Pakaian Hari-Hari. Ya benar. Settle baju raya. Settle guys. Okey. Apa nombornya? Oh, ingatkan gitu je lah. Nombor dia apa? Nombor 0322828578 dan juga 0322828579. Betul. Dan juga WhatsApp 011 4047 6564. Pas-pas tu orang ni.
Okey, baik. Sekarang ni kita ada seorang lagi tetamu sebelum kita jawab soalan yang kita hutang tadi. Ya, Baik. kita nak pastikan dia masuk dengan cara bersilat ibarat pendekar. Oi. Oh, bukan daripada awal lagi sebelum dia masuk dia marah pasal kita ada prompter. Ya, betul. Walaupun kita tak ikut pun. Kita persilakan Kak Engku ataupun Raja Azura. Waalaikumsalam. Sila. Terima kasih. Ini Tafadhali. Sihat, Kak? Sihat, Alhamdulillah. Dah bayar zakat fitrah, Kak? Alhamdulillah. Saya Oh, ya pun duduklah dulu. Saya nak terus bayarkan Ustaz. Ya pun duduklah dulu ya. Masya Saya Allah. memang ambil bertauliah. Itu jawapan spontan dia bukan baca prompter. Tak ada. Tahu baru nak baca Ustaz. Itu orang lain punya lah. Okey, sebelum kita sama-sama mengangkat Engku, tadi Ustaz soalannya, adakah kita perlu bayar zakat fitrah di tempat kita cari rezeki ataupun di mana saja? Lain macam cara tanya. Jawab Ustaz. Sebelum saya nak jawab, saya pesankan juga penonton kita yang sedang menonton mungkin kat kedai ke di rumah ke, kita dah pukul 7.11. So jangan bazirkan masa ni, sambil-sambil menonton kita berdoa lah Doa tu tak mesti nak kena angkat tangan. Doa je ya. Kerana ini waktu mustajab doa, betul. Kami kat sini pun berdoa ni. Ni masa saya bercakap ni, diorang semua tengah berdoa. Betul. Masih? Doa buka puasa. Okey. Cerita pasal bayar ni, dia sebenarnya masalah bayar di mana ni. Memanglah sebab itu ditanya sebab dia memang ada dua pandangan. Ada yang kata bayar di tempat dia cari rezeki ataupun harta tu berada. Betul. Satu lagi bayar di mana dia berada. Dalam mazhab Syafi'i dia dikira di mana dia berada. So kalau misalnya dia malam raya tu berada di kampung, dia bayar kat kampung lah. Kalau dia belum bayar lagi. Malam raya tu di mana dia? Waktu wajib. Itu soalan tu kemudian kan? Tanya lagi kan? Jangan jawab lagi Ustaz. Memang dah tahu apa benda nak tanya. Kak Engku nak tanya apa pun saya tahu. Rasa kuat. Rasa kuat. Insting kuat, Insting. Tapi maknanya begitulah. Jadi dia bayar di mana dia berada ketika masuk malam raya tu. Tapi macam tadilah. Ada yang kita punya penama tadi, TX ingat apa TX apa nama tu? Apa Ustaz? Yang gambar video tadi tu. Yalah, akak tadi tu. Dia cakap. Akak tu lah. Dia kata tadi Ustaz. tempat ni boleh bayar. TX Belanda. Yang itulah yang akak-akak tadi tu. Ada yang kata dibayar 2 hari sebelum, ada yang bayar 2 minggu. So selesailah, tak ada masalah, boleh. So pasal 2 minggu tu dia berada kat situ. Kan dia dah berada di KL, dia bayar dah. Boleh, tak ada masalah. Walaupun malam tu malam raya dia di kampung. So tak payah bayarlah pasal dah selesai. Sudah selesai. Kalau praktis Kak Engku biasanya Kak Engku bayar masa bila Kak Engku? Saya? Okey, saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya. Okey. Oleh kerana saya ni single lady. Okey, saya ada 3 orang anak. Kau macam apa tahu? Suka tak cakap bohong. Tak ada mana seriusnya. Ya, saya ketinggalan kadang. Tak ada mana serius. Buat Ramadan jangan cakap bohong. Okey, satu Melaya tahu. Satu Melaya tahu. Okey. Oleh kerana saya menjaga 3 orang anak, saya tak suka lengah-lengah. Okey, kadang-kadang bila kita buat solat tarawih tu, kita dah nampak memang ada kat situ, ada imam kat situ, lepas habis kita solat tarawih, ada amir kat situ, kita dah boleh bayar dah. Dan saya pula lebih suka bayar di hadapan sebab saya suka dengan akad tadi. Bila di akad, kita pun sama-sama akad. Ada feel. Kita rasa macam kita dapat rasa di bulan Ramadan, kita dapat rasa inilah keistimewaan kita membayar zakat fitrah. Kan saya berbeza sikit, kadang-kadang macam tadi Ustaz cakap pasal kita bayar online. Masa pandemik hari tu kan bayar secara online. Bila bayar secara online ni kita tak dapat, kita tahu kita sebagai orang Islam memang kita diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi feel tak ada. Kak Engku nak zakat ke masa bayar online tu? Saya tak, masa tu saya tetap boleh bayar dekat Ustaz. Ya, saya. Sabar. Soalan seterusnya Kak Engku. Halo. Kak Engku. Kita nak soalan seterusnya. Tapi kita berdoa dulu. Doa. Kita nak membuka. Membuka ni Ustaz. Betul Ustaz. Waktu mustajab Ustaz. Sekejap. Okey. Ada masa lagi kan? Doa dulu Ustaz. Kameraman semua dah angkat tangan dah. Okey, kita doa sama-sama Baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin.
Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Ini Engku rasa feel lah doa dia. Saya suka. Saya memang suka. Sebab apa saya suka? Apa-apa pun kau nak gaduh pun memang depan-depan. Okey. Dia tak suka netizen mana-mana dia tak suka. So, kita nak gaduh. Kita nak gaduh lepas depan-depan. Okey, kita nak gaduh lepas ni. So, kita nak bagi ruang untuk kita buka puasa dulu. Kembali lagi dalam Borak Dulu Berbuka. #Barakahnya di sini. Selamat berbuka. Jangan ganggu kita gaduh. Dah. Jangan gaduh ni. Wah. Aktif betul. Alhamdulillah, sepatutnya Wani sambut. Tetapi mulut dia masih mengunyah lagi. Maafkanlah Jadi saya. saya lah terpaksa sambut dulu. Saya pula kat bawah lagi. Nampak betul-betul menikmati. Seperti sebab maklumlah kita sebulan berbuka kat sini. Sebulan berbuka. Sekali nak rasa kampung, duduk bersila. Duduk bersila. Dan Saya kita, tolong cover. dan kita nak berterima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari dan Abang Arjuna Kasih dan Manja Kasih kerana memberikan makanan dengan penuh kasih sayang. Ya, bukan sekadar di meja. Termasuk di tangan Wani tu. Masih ada lagi. Ya, jaga baik-baik. Jaga baik-baik, Masya-Allah. Allah Akbar. Ini baru apa yang kita selalu duk ulang? Ini bending. Yang beninging. Beninging. Lepas ni kita akan makan berat insya-Allah. Betul. InsyaAllah ada simpan zat. Apa tadi berdingin-dingin? Apa tu? In the beginning. Dingin-dingin. Itu viral tu. Jadi nak menyebut benda tu susah benar. Okey, faham. Saya ada satu soalan. Siapa yang patutnya bayar zakat fitrah ni? Adakah ayah saya? Adakah golongan lelaki sahaja? Perempuan-perempuan tak payah? Ya Allah. Ui, seronoknya kan? Jangan tanya soalan macam itu kan? Kalau kita dapat jawapan, lelaki je. Wah. Aku selalu saya tengok orang lelaki yang selalu Duit bila datang bayar. ke perempuan. Dia gini, zakat fitrah ni sebenarnya ialah zakat badan. Jadi sepatutnya setiap orang keluarkan. Individu. Baik. Maknanya bukan orang kaya saja. Tak, semua orang. Yang dapat boleh cari pencarian dah Termasuk dapat ganggu, dikaji. kalau dia tu asnaf, dia mungkin boleh kena bayar zakat fitrah. Walaupun dia asnaf, Walaupun dia dia asnaf. boleh terkecuali. Yes, sebab syarat dia, orang bayar zakat fitrah ni, dia ada sekurang-kurangnya makanan untuk malam tu dan raya. So kalau dia asnaf, dia ada makanan sampai 2 minggu, 3 minggu lagi, bermakna dia wajib bayar. Dan sebab itu tadi kalau Ani tanya, adakah orang lelaki-lelaki saja? Tak. Tapi kita boleh wakilkan. Atau kalau sekiranya anak-anak tu tak ada pendapatan. So anak ada pendapatan, dia kena bayar sendiri. Macam Wani, pendapatan banyak kan daripada ibu dan bapa. Tiba. Ada pendapatan Kan? bayar sendiri. Kena bayar sendirilah sebab dia bukan lagi tanggungan. Okey, anak dah bekerja belum? Belum. Anak saya kecil-kecil lagi. Tapi kalau ayah saya yang dah settle kan? Okey, kalau dia nak bayarkan bagi Pak, dia kena minta izin saya. Izin saya pula, minta izin Wani dulu. Okey. Ayo okey Ustaz. Baru buka. Ustaz naik Ustaz. Minta izin Ustaz. Kalau dulu kan boleh ke? Dulu kan. Macam saya kadang-kadang ada PL macam tu. Saya katalah saya pergi jumpa Amir nak buat zakat. Saya akan tanya dulu. Siapa lagi belum buat ni? Ni saya kira kan sekali. Saya Itu buat tak ada masalah. Itu dah minta izin lah tu. Oh, tak. Maknanya kita minta izin Dah untuk diberitahu, kita dah bayarkan. diberitahu. Okey, saya fahamlah maknanya kalau kata macam saya bayar zakat anak-anak saya, lepas tu saya bayar untuk mak dengan ayah saya, kemudian saya beritahu dengan mak dengan ayah saya lah. Saya kata saya dah bayarkan zakat dia. Itu boleh. Dia Kalau sepatutnya kangku kena sebelum bayar. sebelum bayar kita kena bagi Kena bagi tahu. tahu dia, mak ini saya bayarkan mak punya zakat. Okeylah. Bayarlah. Bagus juga. Maknanya kena beritahu dulu macam mana. Kena beritahu baru sebab kita boleh bayar. Jangan kita bayar dulu baru kita bagi tahu. Sebab dia ni mesti minta izin. Dia mesti minta izin. Ada soalan WhatsApp. Masuk WhatsApp terus. Padan bunyi. Masuk WhatsApp. Okey, pancarkan soalan WhatsApp. Di TV. Boleh macam tu canggih betul lah. Okey, Assalamualaikum. Saya Puan Nur dari Shah Alam. Nak tanya, jika di rumah makan beras basmati bagi tujuan kesihatan kerana kurang kanji. Dan kadar gula. Okey, tapi kita hidup di bandar banyak buat
banyak buat pesanan makanan dari masak. Banyak pesanan. Kedai luar tak ada basmati. Banyak inilah, banyak online lah. Kot. Kedai luar tak guna basmati pun. Persoalannya bagaimana dengan kadar bayaran zakat fitrah? Mohon pencerahan. Okey. Ni jenis beras Yang ni zakat harta ke? Fitrah. Zakat fitrah. Zakat, zakat fitrah. Yang ni Kak Zura tanya soalan. Okey, apakah hukum seorang isteri mempunyai suami membayar zakat fitrah tanpa pengetahuan suami? Isteri ada suami, tapi isteri dia dah bayar zakat fitrah. Tanpa suami tahu. Tak boleh. Mana boleh. Nama tu suami. Kita yang tak ada suami pun sibuk nak suruh suami bayar. Dia pula tak bagi tahu suami. Tiba. Luahan kan nampak curhat ke? Curhat. Kenalah. Betul tak? Dia masih lagi suami. Kita tolong jawab. Kita tolong jawab. Apa betul pandangan Ustaz Harry? Dia pertama sekali tadi yang dia tanya pasal beras tu kan. Beras dulu. Dia sebenarnya pasal kita sekarang ni baru kita buat untuk pergi kepada real makanan apa tadi? Asasi. Jadi kalau kita rasa kita makan beras mati ataupun beras mati. Basmati itu. So bayar zakat atas basmati punya harga lah. Rasanya 21 kan? RM21. 1 kg. Jadi bukan kira soal kat luar makan beras lain dan sebagainya. Berarti maknanya kita ni consume beras jenis itulah. Kan? Kita memang jenis orang yang membeli beras. Dia biasalah. Apa orang luar bagi tu itu sekali lah. Beras basmati dengan beras wangi sama ke? Lain. Tak, maksudnya Wangi asli tangan Raja Azura berbeza. Lain beras lain guna dia. Lain beras lain lah. Sebab dia ikut apa yang kita makan. Tapi dia ikut dekat negeri kan? Dia harga ikut negeri. Sebab apa beras pun negeri-negeri berbeza. Negeri Kedah berbeza. Negeri Selangor berbeza. Habis kalau macam kata saya selalu pergi dekat kaunter zakat tu. Bila saya cakap saya nak bayar zakat, dia terus beritahu jumlah zakat sekian. Itu dia dah ambil kira apa tu? Sebenarnya dia ambil kira umum saja bahawa kita makan beras hancur. Itu yang RM7. Fikir masalah amat. Dia umum. Maknanya yang kesedaran beras mati tadi tu, basmati tu dia pilihan. Jujur kita lah. Pilihan. Bukan. Dia pilihan. Pilihan. Maknanya itu diibaratkan kita nak bayar lebih. Asasnya kita ikut pemerintah. Pemerintah ditetapkan 7. Kita ada pilihan untuk bayar lebih. Atas kesedaran kita. Sebab setakat ni belum ada lagi mana-mana yang menetapkan secara khusus. Baik. Maksudnya mesti begini. Tak mesti ikut jenis beras. Dia minimum je kan RM7 tu je. Ataupun berapa? 62 72. Tapi nak bayar lebih maknanya terpulang kepada diri dan keikhlasan kita sendirilah. Ikut rasa kita rasa macam kita ni pendapatan kita ni lebih. Kita bayar lebih lah. Apa salahnya? Bayar lebih pada pusat zakat tu pada pusat zakat tak apa. Kak Angku tak boleh bagi pada Amil. Amil tak boleh. Okay. Bukan Amin Amin bukan. Amin lain. Ada soalan WhatsApp ke apa soalan artis. Saya. Mari kita saksikan daripada soalannya. artis, selebriti. Apakah soalannya? Assalamualaikum, saya Syidri Data. Saya nak bertanya satu soalan ni Ustaz. Okey, bolehkah wanita-wanita yang terikat dengan bapa ayam ni dibebaskan menggunakan wang zakat? Macam mana tu? Boleh ke Ustaz? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Ni dah keluar daripada zakat fitrah ni. Ini zakat sudah umum. Abang Kim cukup confused betul? Apa kena dengan bapak ayam? Dia nak selamatkan seorang wanita yang dikongkong oleh bapa ayam. Boleh ke guna zakat duit zakat? Tapi jap, Ustaz belum jawab lagi soalan yang kedua tadi. Yang kedua Kak tanya apa pasal suami. Dia bayar zakat dulu di luar pengetahuan suami. Kita sebut dah tadi. Itu dia gaduh lah tu. Ni kes gaduh ni. Dia merajuk dengan suami dia. Dia bayar dulu. Aku bayar dulu lah. Tak kuasa aku. Berikan aku duit dia kata dia. Lantan kau lah. Dia kan kita sebut zakat ni sebenarnya kalau orang itu ada yang menanggung, penanggung dia yang bayar. Jadi kalau macam anak-anak tadi dia dah bekerja atau dia ada harta. Kadang anak ada harta. So boleh keluarkan daripada harta dia. Jadi kalau anak-anak ni tak ada yang menanggung ataupun dia sendiri mampu, dia bayar. So kalau isteri ni yang menanggung ni memang suami. So dia kata tadi tu dia punya isu dia tanpa pengetahuan suami dia. Dia bayar untuk dia ke bayar untuk suami? Dia bayar untuk suami. Untuk diri dia. Bayar untuk dia. Dia cuma cerita tanpa izin. Tanpa izin je. Tak ada masalah. Jadi kalau suami bayar bermakna
artinya salah satu daripada dua tu akan jadi sedekah. Tapi dia membelakangkan suami dia pun kira salah juga tu. Dia kecil hatilah suami tu. Dia bergaduh lah tu kan. Gaduh lah tu. Alah, lepas raya salam pagi minta maaf dengan abang baik dah. Bang, tadi saya dah terbayar zakat fitrah saya. Bayar balik duit saya bang. Agak-agak Zura nak bagi sambungan WhatsApp boleh lah untuk cerita selanjutnya kan. Okey, kita sambung soalan bapa ayam tadi. Okey. Soalan bapa ayam. Buat ni sangat berminat Kan, sampai tak lupa. kerana dengan bapa ayam ni. Dia pasal nak selamatkan tadi tu. Dia niat dia baik nak selamatkan seorang wanita. Kaum hawa. Okey, macam mana? Apakah hukumnya? Oh, saya tu kan bagi fatwa je ni. Sedap aja korang tanya. Dia gini, saya cuba cari juga. Dia mungkin agak kalau boleh dia mungkin duduk bawah asnaf riqab. Asnaf riqab. Riqab ni macam penghambaan lah. Penghambaan di salah satu asnaf. Cuma kita kena ingat bab menentukan sama ada kesahihan untuk keluarkan zakat tu pada dia sebab dia bukannya ada asnaf bapa ayam. Tak ada. Tak ada. Faham tak? Tak ada. Belum Jadi ada lagi. Memang tak ada. Belum ada lagi. Tak ada. Belum diciptakan pun. Cuma dia ni dikias tau. Okay. Dia dikias. Macam fisabilillah, okey, orang pergi belajar. Contohnya. Jadi dikiaskan di bawah itu. Sama juga kalau yang ni. Kalau dia boleh masukkan bawah riqab, maknanya bolehlah diselamatkan orang-orang yang mungkin berhutang dengan bapa ayam ke ataupun apa hal tak tahulah dengan bapa ayam tu. Contohnya. Apapun tertakluk juga kepada autoriti agama negeri lah kan. Ya. Dia perlukan fatwa sebab kita kena ingat ini duit zakat. Dan zakat ni kalau dia diberi kepada bukan asnaf dia, Salah. masalah kita. Sebab asnaf tu 8 tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Okey, kita ada pemanggil di talian. Manggil? Apa soalannya dan siapa orangnya? Dari mana? Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, saya. Saya Wani. Dari? Hai Wani. Saya Wani. Dari Ceras? Dari Pulau Pinang. Tak, saya petik je tu. Saya petik je Ceras. Okey. Tak Ceras faham. Soalannya Wani? Soalan dia, saya nak tanya, adakah seorang pembantu rumah juga wajib membayar zakat fitrah ataupun dia punya Tuan. majikan boleh, tuan dia boleh bayarkan untuk dia? Baik. Terima kasih Wani. Itu saja. Okey, sama. Baik, terima kasih. Tapi saya dulu, masa saya ada pembantu rumah, saya bayar zakat fitrah pembantu rumah saya. Tak daripada tapi tu. Tapi? Tapi saya nak betul lah. Ini saya cerita pengalaman saya. Tapi kita ada soal lagi. Wow. Orang lagi? Okey, kita dengar Ada dulu. lagi? Banyak sangat tapi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wani juga ke? Siapa di sana? Saya Mushidah Okey. Dah daripada Ceras? dari Kuching, Sarawak. Kuching Sarawak. Jauh. Dah buka puasa lama dah dia orang. Hai, kami sayang kita. Okey. Okey, saya bukan sifat jual. Okey, soalannya. Faham. Okey, soalan saya mungkin tak ada berkaitan dengan zakat fitrah. Okey. Tapi saya nak bertanya tentang zakat emas. Okey. Cakap apa? Dekat emas. Emas. Adakah dikenakan zakat untuk emas perhiasan yang digunakan dan juga yang disimpan? Dan sekiranya dikenakan, bagaimana pembayarannya? Aku banyak emas. Begini gelang dia sampai sini. Terima kasih Mushidah. Okey, terima kasih Mushidah. Ustaz tanya saya banyak emas. Ustaz tanya saya ni macam saya ni toki emas pula. Saya belum lagi Ustaz. Saya ni yang ada pun janggut-janggut udang. Macam mentang-mentang lah Kak Gua kata dah lama tak kahwin. Ustaz. Macam menarik je. Okey. Kita kembali kepada zakat fitrah. Kak, tolong tunggu commercial break, Kak. Kita nak berhenti sekejap. Jadi kepada anda semua nak tahu jawapannya. Okey, nak tahu jawapannya tentang zakat-zakat tadi. Zakat fitrah, zakat emas, zakat individu, zakat yang seterusnya dan bakal. Dan zakat kepada bakal juga. Tunggu selepas ini. Okey, dalam Borak dulu, baru buka. Hashtag berkahnya di sini. Kita dah buka dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus setia menonton Borak Dulu Baru Buka, hashtag Barakahnya di sini.
Dan kita dalam satu hari satu ayat hari ini, suka saya kongsikan satu ayat dari suratul Qasas, ayat 87, berkenaan dengan golongan yang suka menghalang para pendakwah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Apakah ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yasuddunaka an ayatillah ba'da iz unzila ilaika wad'u ila rabbik wala takununanna minal musyrikin. Maksudnya, dan jangan sampai mereka menghalang engkau wahai Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk di kalangan mereka yang musyrik. Untuk memahami ayat ini, saya suka berkongsi satu kisah seorang tokoh hadis yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari, ketika dia pulang daripada pengajian, dia menjadi kegemaran untuk semua orang mendengar kuliahnya. Namun demikian, diringkaskan cerita, Imam Bukhari difitnah. Dikatakan bahawa beliau percaya bahawa Quran itu makhluk, yang merupakan kepercayaan golongan Mu'tazilah yang memang sesat. Akhirnya Imam Bukhari dia terpaksa hidup dalam pembuangan. Dan salah satu tempat yang dia pernah sampai, governornya bernama Khalid bin Yahya. Dan Khalid bin Yahya menghalang Imam Bukhari untuk menyampaikan kuliah. Imam Bukhari pernah bertemu dengan Khalid bin Yahya, governor tersebut. Dan dia memohon kepada Khalid bin Yahya untuk menyampaikan surat kepada Imam Bukhari, menulis bahawa Imam Bukhari dihalang untuk menyampaikan hadis. Khalid bin Yahya bertanya kepada Imam Bukhari, kenapa nak surat tersebut? Kata Imam Bukhari, supaya di akhirat kelak, apabila aku berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, ia akan menjadi saksi bahawa aku pernah dihalang untuk menyampaikan hadis. Kisah ini menjadi motivasi kepada kita semua para pendakwah. Terkadang dalam kita menyampaikan ayat-ayat Allah, terkadang dalam kita menyampaikan hadis, kita akan dimaki, kita akan dituduh, kita akan dikecam. Tak kurang juga mereka yang menggunakan kuasa untuk menghalang para pendakwah bagi menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat ini dalam suratul Qasas merupakan amaran kepada golongan ini. Jangan menjadi halangan kepada para pendakwah menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan pada para pendakwah, teruskan menyampaikan ayat-ayat Allah. Teruskan menegakkan sunnah Nabi. Kerana kalaupun kita dihina hari ini, tetapi ingatlah, nama kita akan dikenang. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Ketika itu, walaupun kita sudah tiada di muka bumi ini, insya-Allah. Teruskan berdakwah. Di mana bumi dipijak, di situ hukum Allah dijunjung. Sekian, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara utama Khair Rahman, Wani Hasrita dan saya. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Hari itu studio utama hamba Allah tu kan? Ya. Ini kembali pengacara utama. Dan kita nak tengok Abang Khair apa pula nanti ya. Oh, tapi steady lah tadi tu. Ini dua hal rahsia sebenarnya. Saya tak pernah menghalang Ustaz dah. Dah. Allah. Saya harap saya tak juga menghalang pada pendakwa-pendakwa lain. Saya tak menghalang. Abang Khair saya percaya. InsyaAllah. Cuma saya tengok tadi ketika Ustaz Amin membaca satu ayat tadi tu kan, kamera sangat mesra. Dia ambil dekat sampai ekstrim pun dia tahu, mata. Oh, mata. No. Jadi saya minta ketika saya membaca satu ayat nanti, jangan sesekali cuba pergi ke tahap ekstrim. Kerana saya adalah spesies bulan. Jadi saya risau dakwah saya terhalang. Boleh. Tidak menghalang, pakai high angle je. Nampak je. Jadi tak ada siapa menghalang. Tadi apa hutang kita tadi? Ada hutang? Kita hutang masak emas. Betul. Masak emas tadi, Ustaz. Okey, ini wanita biasalah kan. Wanita sangat-sangat suka ni. Sangat-sangat suka bersimpan emas. Simpan emas banyak-banyak. Ini saya pun nak tanya juga kan. Sebab
apa yang kita tahu sebenarnya, emas kalau kita tak bayar zakat, kalau yang kita tak pakai, kan yang dipakai tak perlu. Betul ke macam tu, Ustaz? Betul ke? Dia ada satu lagi pertimbangannya uruf dipanggil. Uruf. Ada setempat. Ada setempat ataupun keadaan semasa lah. Kalau dikira jumlah yang kita ada tu suatu yang perlu dikenakan zakat, maka kena bayar. Jadi kena tengoklah. Saya nak kena rujuk. Dia kena kira-kira timbang dia dulu. lah. Dia kena timbang. Tak. Yang akan menentukan uruf ni ialah Baitul Mal lah. Baitul Mal. Tapi bukan ke emas tu perlu ditimbang berapa gram. Itu kemudian. Ni maksudnya penentuan. Penentuan. Kalau yang biasa tu berapa? 85 gram kan? Itu yang biasa. Tetapi kalau yang uruf ni nanti dia menentukan lah. Mungkin 600 gram. Wani punya emas berapa gram? Katakan contoh 2,5 kilo. So kena zakat. Ustaz izin berapa? Jongkong emas berapa? Itu termasuklah bukan barang kemasan. Kalau jongkong emas tu kira sekali. Itu lain pula Dia dah benda lain dah tu. Itu dah kena zakat lain. Itu memang biasanya jarang jongkong emas ni orang buat gelang. Tak ada. Ini harta yang digunakan sebagai perhiasan. Tak kisahlah kita pakai soalan tadi kan perhiasan kan. Tapi sebenarnya setahu saya harus dipakai. Kalau yang kita tak pakai, yang kita simpan lama tu, memang kita kena bayar zakat. Dan kalau yang dipakai sekalipun Kak Engku, kalau sekiranya melepasi jumlah yang uruf tentukan, maka kena bayar. Kena bayar. Tadi yang bertanya pakai tu yang besar-besar tu kan. Masya Allah. Itu dah terlebih daripada Maknanya kalau yang jalan sampai tertunduk tu, memang kena bayar lah. Hashtag mohon terasa lah ya. Allah. Tak, dia maknanya yang tanya tadi Sarawak. Jadi saya cadangkan supaya pergi refer kepada Pusat Zakat Sarawak. Tengok uruf dia berapa ditentukan. Sebab dia tak sama kan. Boleh jadi 600 gram, boleh jadi 700 gram. Tapi maknanya kena ikutlah uruf yang menentukan tadi. Ustaz, ni kena tanya juga. Masa bila zakat fitrah jadi makruh, masa bila jadi wajib, dia dan sebagainya. Alright, hukum zakat fitrah ni yang maksud jadi wajib tu ialah kerana bila dia dah azan maghrib hari yang last tu, bermakna dah masuk hari raya. Berarti azan maghrib esok raya tu kan. Contoh hari inilah. Hari ni tadi azan maghrib kan. So seolah-olahnya sekarang ini ialah malam raya. Maka waktu ini dipanggil wajib. Sebab orang yang wajib bayar zakat, dia mesti hidup sampai Ramadan tu habis dan maksudnya masuk raya. Bukan terbenam matahari lah. Tak, lepas terbenam matahari. Selepas terbenam matahari. Jadi jarang orang hidup selepas terbenam matahari, sebelum terbenam tak hidup. Jadi maknanya Allah. Jadi anak tak faham. Nak tunggu matahari terbenam tu kan. Jadi maknanya yang itu tu yang hukum wajib. Adapun kalau sebelum itu hukumnya harus. Macam sekarang ni harus. Harus. Kalau daripada lepas subuh ataupun subuh kemudian sampai khatib naik mimbar, itu jadi sunat. Tapi kalau kita lengah-lengahkan tu, itu kalau sampai waktu hari tu lepas khatib naik mimbar baru kita nak bayar, itu sampai sebelum maghrib masih lagi makruh. Tapi lepas maghrib raya pertama tu dia jadi haram. Jadi haram. Itu beza zakat fitrah dengan zakat harta. Maknanya zakat harta bila-bila je kita zakat boleh bayar. Zakat harta dia tak ada isu berkait dengan waktu tu. Zakat harta ni berkait dengan dia panggil nisab, jumlah ataupun haul, tempoh. Cukup 12 bulan kemari kena bayarlah. Tapi Ustaz, contoh kalau dia tak sempat bayar zakat, dia berdosa ataupun kena bayar balik? Sekarang ni, dia kan kita sebut tadi dah, itu yang kita belajar. Kalau dia rasa dia tak sempat, rojaklah. Kir, tolong bayarkan ni. Okey, satu. Ini kita bagi solusi terus kan. Ataupun telefonlah siapa-siapa tunang ke tadi kan. Telefon, tolong bayarkan. Ataupun ustaz memang bayarkan. Boleh juga saya bayarkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Janji roja. Kalau tak roja kita tak tahu. Tapi sebenarnya saya sebenarnya tak setuju pada orang yang kata tak sempat. Kan? Tak sempat nak pergi bayar. Sebab bagi saya, ini pandangan saya sendirilah. Silakan pandang. Bulan Ramadan saya nak pandang ke depan, pandang kamera yang merah tu. Okay. Sebab bulan Ramadan ni hanya 1 tahun 1 kali sahaja. Dan adalah hari yang cukup istimewa. Sempatkanlah. Jadi kalau kita boleh luangkan waktu untuk jumpa tunang,
Kenapa kita tak boleh luangkan waktu untuk membayar zakat? Saya anggap itu kesimpulan Kangku. Okay, kesimpulan Ustaz Harry pula. Okey. Rasa aku hari ni kesimpulan semua dari balun dek aku. Seperti mana di atas. Cuma satulah saya nak ingatkan penonton kita. Ni umum berkaitan dengan zakat. Zakat ni kena ingat. Asnaf yang boleh terima tu 8 tadi saja. 8 pun kita tak sebut tadi. Dan Quran sebut 8 asnaf ni pakai miskin, amil, kemudian riqab ni tadi yang mereka, kemudian mu'allaf dulu, lepas tu riqab, kemudian orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, dan yang ke-8 Ibnu Sabil. Anak yatim tak masuk. Ya, ini banyak orang silap. Faham. Jadi orang keluar zakat, ni saya bagi anak yatim, dia kata. Kalau anak yatim tu ada harta, dia tak layak terima dan tidak sah zakat kita kena qada balik. Sebab tu kalau kita nak bagi kat anak yatim, kita kena pastikan kita betul-betul pastikan yang dia layak untuk terima. Of course lah. Sebab itu hati-hati kalau tak pasti, maka baguslah kita. Bukan bagus. Jangan kongsi. Itu berita. Kalau tak pasti, kongsikan dengan Borak. Dia kalau tak pasti, sebab itulah kita suruh bayar di pusat zakat ataupun di pejabat agama. Okey, baik. Itu lebih Kita senang. nak umumkan pemenang, bukan penerima zakat. Pemenang. Pemanggil bertuah. Pemanggil bertuah. Ya, siapakah pemanggil itu? Ya. Nur dari Shah Alam. Nur yang mana pula? Mursyidah daripada Kuching. Ya, betul. Maknanya hari ini tidak ada yang dari Ceras. Tak ada ceras dan juga faham. Daripada tadi pasal ceras ni. Tak, pasal kadang-kadang Pergi mana banyak. tadi ni? Sebenarnya. Kadang-kadang satu hari ceras saja. Okey, kita nak tengok apa hadiah yang bakal dibawa Terima oleh pemanggil bertuah Saksikan. kita. Silakan. Pemanggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Ya, bukan suara bangkit Bukan suara saya tu, bukan. Suara orang daripada Ceras. Walaupun saya spesies bulan, tapi suara saya lain. Baik, kita nak tengok esok punya poster. Siapakah yang apakah tajuk? datang Oh, tu dia. Wow. Tu dia tu. Anak yatim. Kena dengan Ustaz Harry sebut tadi, kita ada Piu Rahmat dan juga Hafiz Hamido. Wow. Okey, wait for it. Poster seterusnya. Oh, kita ada poster seterusnya? Ya, kita tengok poster seterusnya. Bersiap sedia. Wow. Satu hari satu ayat. Kenapa kau ambil yang ini? Ini adalah hashtag. 27 April, save the date. Ya, betul. So mana hashtag save the date? Hashtag save the date. Apalah ayat yang nak dibaca tu agak-agak Well, tunggu hari dah buat. tengok nasib saya lah. Okey, kita ada hadiah untuk Ustaz. Ni kali ni yang berapa dah Ustaz? 3. Ketiga sebenarnya. Yang ada 3 dah. Dan juga untuk Kak Angku daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Jangan saya ingat aku tumpah. Mangkuk Tefin. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah, terima kasih Kak Angku. Terima kasih Ustaz Harry. Adakah akan bertambah mangkuk tingkat lagi? Itulah nampaknya. InsyaAllah. Dia tahu-tahu buka gerai sendiri. Jual mangkuk Tefin. Barang rare. Okey, kita nak ucap terima kasih pada semua yang menonton, pada semua yang call kami, pada tanya pada pemenang yang tak menang. InsyaAllah call lagi sebab anda mungkin akan menang pada esok, lusa dan seterusnya. Betul. So kita jumpa lagi pada hari esok di waktu yang sama, di siaran yang sama dan pengacara yang sama. Setahu saya nama saya Amin Idris. Tahu saya, nama saya Wani Hasrita. Dan setahu saya... Ya, betul. Jadi, borak dulu baru buka hashtag barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Dia senyum, engkau senyum. Semua senyum buatku tersenyum. Mereka senyum, terus tersenyum. Ramadan dipenuhi dengan senyum. Sedekahlah senyuman, moga dibalaskan dengan senyuman yang lara. Jadi biar dunia tertahan bila ia diukirkan. Tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. Biar manis kelihatan, biar hatikan keruan. Tak minta
balasan, cukupkan sekadar sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Bila senyum, balaskan senyum. Ramadan dipenuhi dengan senyum. Sedekahlah senyuman, moga dibalaskan dengan senyuman yang lara. Jadi indah, biar dunia tertahan bila ia diukirkan. Tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. Biar manis kelihatan, biar hatikan keruan. Tak minta balasan, cukupkan sekadar sebarkan senyuman.